Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberikan kita kesempatan pada pagi ini untuk kita sambung pengajian kita secara online, iaitu pengajian tentang ilmu hadis berpandukan kitab Mishkatul Masabih karangan Imam Al-Baghawi dan Imam Khatib At-Tabrizi rahimahumullah ta'ala. Dan sebelum kita mulakan, sama-sama kita buka dengan bacaan kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita masih lagi dalam Kitabul Iman dan bab beriman kepada qadar. Ini qada dan qadar lah, masalah qada dan qadar. Hadis yang ke-81. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dia telah berkata bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, ihtajja Adamu wa Musa. Nabi Adam alaihi salam berhujjah dengan Nabi Musa alaihi salam. Inda rabbihima, di sisi Tuhan mereka, fahajja Adamu Musa. Lalu Nabi Adam berjaya mengalahkan hujjah Nabi Musa lah. Qala Musa alaihi salam, anta Adam alladhi khalaqaka Allahu biyadihi. Kamu ni Nabi Adam ya, yang Allah Taala ciptakan dengan biyadihi. Ahli sunnah kita, kalau sama ada salafus salih, kita biyadihi dengan yadnya, tak diterjemahkanlah kepada tangan. Atau salafus salih menganggap ni adalah hadis-hadis mutasyabihat, jadi tak diterjemahkan sebenarnya, tak boleh. Sebab kalau diterjemahkan ke makna tangan, nanti akan ada kemungkinan orang-orang awam, orang biasa menganggap Allah Subhanahu wa taala ada tangan. Tapi kalau orang yang mungkin kita kata dia ada ilmu lah, dia pernah belajar, maka bahasa Melayu sendiri itu ada juga makna kiasan. Macam kita kata jodoh dalam tangan Tuhan. So maksud kita jodoh dalam tangan Tuhan itu bukan berarti Tuhan tu ada tangan, lepas tu dalam tangan dia tu ada jodoh. Orang tak faham macam tu kan. Bila orang kata jodoh tu di tangan Tuhan, maknanya Tuhan dah tetapkan. Dia dah dengan kuasa dia, di bawah kekuasaan dia lah. Jadi boleh kalau kita terjemahkan, tetapi kita tidak menganggap bahawa yang dimaksudkan dengan tangan di sini ialah tangan yang merupakan anggota. Itu saja isu dia. Isu ni memang panas sebenarnya. Di sini bukanlah kita nak bahas bab tu, itu dah bab akidah. Tetapi bila ada hadis yang menyebutkan begitu, maka dia tak boleh sebarang-sebarang je terjemah. Bahkan ada ulama melarang menterjemahkan ayat-ayat Quran yang mutasyabihat dan juga hadis-hadis yang mutasyabihat.
Apa maksud mutasyabihat di situ? Iaitu yang mana lafaznya atau ayatnya itu memberi kesamaran. Memberi kesamaran. Kesamaran dari segi perkara yang tidak sepatutnya dinisbahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu Allah Taala itu laisa kamitslihi syai'. Dia tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Taala. Dan dalam masalah ni jadi khilaf besar. Bila kata Allah tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, laisa kamitslihi syai'. Maksudnya laisa syai'un mislallah. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. So penyerupaan atau persamaan itu dari sudut mana? Jadi kalau ahli sunnah wal jamaah dari segala sudut. Dari segala sudut. Dari segala sudut itu apa dia? Okey, dari sudut dia apa benda, segala benda dalam yang wujud lah. Segala benda yang wujud itu dia ada 3 saja kita katalah. Zat, sifat dan perbuatan. Zat, sifat dan perbuatan. Perbuatan tu biasa guna af'al ataupun fa'al. Fa'al atau af'al. Jadi zat, sifat, perbuatan. Dan zat Allah Subhanahu Wa Taala kita tak tahu. Tak ada siapa pun tahu zat Allah Taala itu bagaimana, apa kaifiatnya, bagaimana, ada kaifiat, tak ada kaifiat, atau benda atau jisim, tak tahu. Tapi bila kita lihat kepada zat selain Allah, makhluk inilah, makhluk ini yang merupakan selain Allah ini, ma'asiwa Allah tu adalah makhluk, maka zat mereka dipanggil jisim. Ya, digunakan satu lafaz yang namanya jisim. Jadi apabila zat makhluk ini jisim, maka kita tak bolehlah kata Allah jisim. Sebab apa? Nanti ada persamaan lah, dari sudut itu akan ada persamaan. Sebab jisim ni benda yang wujud, benda yang boleh kita bayangkan lah, sebab dia jisim. Jadi kita tidak boleh mengatakan Allah itu berjisim. Sebab apa? Nas pun tidak mengatakan begitu. Tidak ada ayat Quran dan hadis yang mengatakan Allah berjisim. So kita kena nafikan jisim. Apabila menafikan jisim, maka bagi orang yang belajar lah, mana jisim ni dia ada kelaziman dia. Dia ada kelaziman dia. So apabila kita menafikan jisim, maka kita secara automatik ternafinya segala kelaziman jisim. Segala ternafi kelaziman jisim. Yang kedua, sifat. Okey, sifat ini dia suatu makna yang wujud ataupun satu makna yang dalam bentuk iktibar. Sifat ni dia ada beberapa jenis lah. Sifat ni dia ada beberapa jenis. Zat pun ada beberapa jenis. Kalau kita tengok alam manusia ni kan, kalau jisim dia ada pepejal, cecair, gas, itu kan jisim atau jirim lah, jirim atau jisim. Dan sifat pun ada macam-macam jenis. Sifat Allah dah tentulah lain dengan sifat jisim, sifat makhluk. Dan sifat ni ada yang wujud, yang kita nampak sifat tu, dan ada yang kita tak nampak, cuma sekadar dipanggil i'tibar saja. Dipanggil i'tibar atau the matter of statement saja. Dan yang ketiga, perbuatan. So yang menjadi asas bagi sesuatu itu adalah zat dia. Sebab sifat itu akan ada pada zat. Tak mungkin sifat itu berdiri sendiri tanpa zat, itu mustahil. Kita tak boleh pisahkan sifat daripada zat. Dan perbuatan itu hanya sandaran kepada zat itu. Sebab perbuatan ni ada perbahasan dia tersendiri, bab sifat ada perbahasan dia sendiri, bab zat pun ada perbahasan tersendiri. Ini memang benda rumit lah, benda akidah. Sebab semua orang kata, tak ada siapa pun yang berani kata Allah sama dengan makhluk. Tapi dari sudut mana tu, itu kalau perincian-perincian dia, itu memang hanya orang yang belajar, dia akan faham lah. So apa yang ahli sunnah wal jamaah kata, tak sama dari segi zatnya, sifatnya dan perbuatannya. Tetapi yang masalahnya sekarang ni, dalam Al-Quran dan hadis, terkadang ada sebahagian perkara yang Allah sebut, Allah nisbahkan kepada zat dia, kepada diri dia, yang mana di situ kita jadi confused.
kata tak sama, tetapi ni kenapa macam sama je. Kalau contohnya dari di sini lah kan, dia punya hadis dia di tangan Allah. Allah ada tangan ke? Kata tak sama dengan makhluk. So di sini jadi isu besar. Di sinilah jadi isu besar. Dan benda ni dah berlaku semenjak zaman tabi'in lagi lah. Semenjak zaman sahabat, zaman tabi'in, setelah Nabi wafat tu dah mula dah. Dah mula muncul, dah mula persoalan tu timbul. Panjang kisah dia. Ringkasnya, apa yang jadi, munculnya beberapa individu je. Dia bermula daripada individu lah benda ni. Benda ni bermula daripada individu, kemudian daripada individu tu berkembang jadi kelompok, jadi fahaman. Yang mana dia ni memang mengisbatkan, menetapkan semua perkara yang mana Quran sebut, hadis sebut, dia tetapkan. Dia kata, bila Allah kata tangan, dia kata Allah ada tangan. Bila Allah nisbahkan wajah, dia kata Allah ada wajah. Bila Allah nisbahkan jari, dia kata Allah jari. Semua, tapi alasan dia Quran, alasan dia hadis. Alasan dia Quran dan alasan dia hadis. Lepas tu bangkit satu lagi golongan pula, mana boleh cakap macam tu. Tak boleh kata macam tu pun, tak boleh kata Allah ada tangan, ada wajah, ada telinga. Nanti menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Lalu nafi semua. Nafi semua. So dalam yang mengisbatkan dengan yang menafikan ni, ada yang gulu, maksudnya yang melampau-lampau. Melampau-lampau dalam isbat pun ada, melampau-lampau dalam nafi pun ada. Jadi golongan-golongan yang gulu, melampau-lampau dalam isbat tu maknanya semua benda dia isbat. Dan bahkan hadis-hadis yang dhaif ke palsu pun sampai tahap dia isbat juga. Dan ada satu golongan ni nafi habis. Semua benda dia nafi. Sampai Allah mendengar, kita mendengar, tak boleh, sama. Allah melihat, kita melihat pun tak boleh. Habis semua benda dia nafi. Habis tu Allah apa dia? Jadi bila masalah ni timbul, jadi ulama'-ulama' pun di situ mula cari jalan penyelesaian lah. Cari jalan macam mana nak buat ni. Sebab apa, kalau yang wulu dalam isbat ni, akhirnya dia akan menyamakan Allah dengan makhluk, dan bahkan dia memang menganggap Allah tu jisim, sama ada secara sarih atau tidak, secara jelas atau tidak, dia tetap ada impact punya. Macam manusia ni tak sama level dia. Mungkin orang awam, bila dia tengok orang tu isbat kan, bahkan siap mengarang kitab lagi. Mengarang kitab Quran dan hadis, mengumpulkan semua benda yang Allah isbat. Dalil Allah ada tangan, dalil Allah ada wajah, dalil Allah ada kaki, dalil Allah ada mata, dalil Allah ada telinga. Semua dia datang Quran hadis, Quran hadis. Jadi orang awam tak tahu, rupanya Allah Ta'ala ni pun jisim juga ada tangan, kaki, wajah. Bedah namanya anggota, mestilah jisim. Jisim tu maksudnya benda yang tercantum-cantum daripada anggota. Itu maksud jisim. Akhirnya muncullah kaum mujassimah, ataupun istilah lain musyabbihah, yang menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluk. So bangkit satu kelompok menentang, menolak. Dia punya penolakan dia tu, penafian itu melampau-lampau sampai dia tak boleh kata Allah Ta'ala ada ilmu, Allah Ta'ala melihat, mendengar. Tu pun tak boleh kata. Kenapa? Sama. Manusia ada ilmu, manusia melihat, manusia mendengar. Jadi sama. Dia nafi semua. Dia panggil mu'attilah. Istilah khusus dia panggil mu'attilah, iaitu yang menafikan sifat daripada Allah Ta'ala. Dan kelompok ni yang famousnya itulah Jahmiyah, Mu'tazilah. Ada yang lahir daripada kelompok Mu'attilah ni. Mu'attilah ni khusus untuk istilah yang menafi sifat. Tapi dia ada kelompok yang menafi sifat ni, seperti asalnya Jahmiyah, lepas tu muncul Mu'tazilah dan sebagainya lah. Jadi dan ahlul hadis pula muncul pula, ahlul hadis. Bila Jahmiyah ni dengan Mu'tazilah ni berkembang, nafikan semua, lalu bangkit ahlul hadis pula isbat balik. Bangkit ahlul hadis kebanyakannya, sebahagian mazhab Hambali, Hanabilah, kemudian ahlul hadis isbat. Yang isbat ni termasuklah, walaupun ahlul hadis sekalipun ada juga yang gulu, yang melampau-lampau. Tapi ada juga yang dia isbat hanya sekadar mengisbatkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang sahih. Misalnya Imam Bukhari kan, dalam kitab dia ada kitab Tauhid. Jadi dia ada
dia ada datanglah ayat Quran dan hadis-hadis yang berkaitan dengan sifat Allah. Tetapi adakah Imam Bukhari itu kita kata dia mujassimah musyabbihah? Tak. Ulama tak kata macam tu pun. Sebab walaupun dia mendatangkan ayat Quran dengan hadis-hadis yang menceritakan tentang Allah bertangan, berkaki dan sebagainya, tetapi itu menunjukkan memang ada kita kata ada kemungkinan lah. Kemungkinan benda tu boleh membawa kepada seseorang itu menganggap Allah Ta'ala tu berjisim. Tetapi didapati dalam statement-statement yang lain ataupun kitab-kitab yang lain, dia orang ni taklah, dia orang bahkan menafikan kejisiman, menafikan penyerupaan tu ada. Jadi ulama anggap mereka ni hanya sekadar nak mengisbatkan Quran dan hadis sahaja. Walaupun impact dia tu tetap ada kepada masyarakat, tetapi tidak dituduhlah sebegitu kepada muhaddisin seperti Imam Bukhari dan sebagainya. Tapi ada setengah muhaddisin macam Ibnu Khuzaimah misalnya dalam kitab Tauhid dia, itu agak melampau. Dan maksudnya seolah-olah dia mengarang kitab Tauhid itu semata-mata nak menyokong semata-mata macamlah kita kata, dah nak membawa kepada menganggap Allah tu berjisim. Jadi dia orang walaupun kita tak tahulah niat dia apa kan. Kita tak tuduhlah niat dia tu memang nak menganggap Allah jisim kan. Kita sangka baiklah, tak adalah. Maknanya peribadi ulama yang berbuat begitu, kita tak tuduh ulama, kita tak tuduh mereka ni mujassimah. Itu antara dia dengan Allah Ta'ala lah. I'tiqad dia tu antara dia dengan Allah Ta'ala. Yang ulama risaukan ni sekarang ni ialah kesan dia kepada masyarakat. Kesan dia masyarakat. Kenapa? Sudah pun timbul kelompok yang menjisimkan Allah, walaupun secara soreh ataupun secara tidak soreh. Kelompok musyabbihah yang menyamakan Allah Ta'ala muncul. Jadi untuk mengelakkan daripada benda tu, ulama melarang. Akhirnya ulama kata ini semua ayat-ayat Quran dan hadis yang menceritakan tentang anggota-anggota ini ayat mutasyabihat yang boleh mengelirukan masyarakat. So jangan dibahas. Itu yang jalan terbaik lah. Kalau salafus salih Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu, dia kata amirruhu kama ja'at. Lalukan saja ayat-ayat ni dan hadis-hadis ini seperti mana dia datang. Jangan duk bahas apa benda tangan tu, jangan bahas. Kalau bila dia bahas, sama ada orang tu dia akan jadi yang menafikan atau yang mengisbatkan dan membawa kepada tajsim atau tashbih. Kita tak nafi ada orang dia isbat tu, tujuan dia isbat tu dia just nak bagi tahu ayat kata macam ni. Ya memanglah ayat kata macam tu. Tapi mungkin orang yang mendatangkan ayat dan hadis tu dia tak berniat, tak bermaksud mengatakan Allah tu berjisim, beranggota. Tetapi orang lain yang dengar, dia tu ulama, bila dia kumpulkan hadis tu dalam satu kitab, orang awam baca. Dan orang awam mestilah nak tahu hadis Nabi kan. Dan dia orang pun baca Quran. Bila dia orang baca Quran, dia nampak ayat tu. So bila dia baca terjemahan, orang terjemah tangan. Allah ada tangan ke? Itu masalah yang timbul. So ulama sepakat bahawa jalan yang terbaik ialah kita jangan bahas bab tu. Tetapi benda tu tak dapat dielakkan dengan 100% lah. Benda tu tetap juga muncul sepanjang zaman sampai sekarang, sampai kiamat akan ada kelompok-kelompok yang mujassimah, musyabbihah ni akan ada, dan yang menafikan sifat pun akan ada. Jadi sebagian ulama macam mazhab Asy'ariyah, Maturidiyah, mereka ambil pendekatan okeylah kita bahas bab-bab yang berkaitan dengan Allah Ta'ala ni, kita bahas sifat-sifat Allah yang tak mendatangkan khilaf, yang jelas. Sebab tu ilmu sifat 20 tu diperkenalkan. Sebab apa? Dalam sifat 20 itu dijelaskan sifat-sifat Allah yang jelas. Allah ada kuasa, ada kehendak, ada ilmu, hidup, melihat, mendengar, berbicara, itu jelas. Itu tak mendatangkan khilaf. Kita jangan bahalah ada tangan ke tak ada tangan ke, ada mata ke tak ada mata. Itu akan jadi bergaduh, dia akan jadi memang tak selesai. Dia akan jadi satu, muncullah puak yang menafikan secara melampau-lampau dan mengisbatkan melampau-lampau. Akibat dia boleh bawa kepada, kalau yang isbatkan membawa kepada menjisimkan Allah, menyerupakan Allah dengan makhluk, yang menafikan pun menafikan sifat Allah. Dua-dua tak boleh pakai. Dua-dua fahaman yang terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah.
Jadi masalah ni masalah akidah, tapi masalah tak adalah sampai tahap boleh mengkafirkan orang tu, kecuali kalau dia memang kata Allah memang sama dengan makhluk, mujassimah yang soreh, itu memang boleh kafir lah tu. Tapi kalau dia tak maksudkan begitu, tapi dia isbatkan juga, jadi di sini dia dah melanggar tata tertib ataupun garis panduan ahli sunnah wal jamaah, sebab benda tu tak boleh dibahas, tak boleh dibahas. Ada orang dia cuba kami nak isbatkan je sebab Quran sebut, hadis sebut. Ya betul, tapi benda kesan dia tu tak ada, kami tak ada anggap pun. Memanglah engkau tak ada, tak apa, orang lain. Jangan tuduh orang lain, kita mana tahu. Bila Asy'ariyah kata ini akan memberi kesan kepada orang awam, mungkin dia salah faham dengan anggap Allah tu berjisim, Allah Taala sama dengan makhluk. Dah kau orang ni sangka buruk dengan orang awam. Kau orang lah yang mujassimah sebenarnya. Dalam kepala otak kau tu lah yang ada faham tajsim. Sebab apa kau takut orang awam pergi tuduh macam tu pula. Kita ambil langkah berjaga-jaga, langkah berhati-hati. Kenapa? Allah sendiri melarang dalam Al-Quran, jangan dibahas ayat mutasyabihat. Nabi pun dalam hadis larang jangan bahas ayat mutasyabihat. Kenapa kau bahas? Lepas tu kau nak kata dah ini tak bawa kepada syirik, ini bukan mutasyabihat, ini tak membawa kepada kejisiman. Itu menurut engkau macam tu tak boleh pakai. Allah kan dalam Quran Allah kata, surah Ali Imran ayat 7 tu kan, huwallazi anzala alaikal kitab, dialah yang menurunkan kepada kamu wahai Muhammad akan sebuah kitab, fihi ayatun muhkamatun. Dalam Quran itu ada ayat-ayat muhkamat, hunna umul kitab, itulah asas kitab. Wa ukhra mutasyabihat, dan ada sedikit ayat-ayat yang mutasyabihat, maksudnya yang menjadi kesamaran. Lepas tu Allah sambung, Allah firman, Allah kata fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tasyabahu ibtigha al-fitnah wa ibtigha at-ta'wili. Orang yang hatinya ada ketergelinceran, kesesatan, dia akan mengikuti ayat mutasyabihat ni. Ya Allah dah beritahu jangan, mana siapa yang bahas ayat mutasyabihat ni dia sesat. Jadi kita jangan bahas. Itu ulama kata amir ruah kama ja'at. Imam Ahmad kata amir ruha kama ja'at. Lalukan saja, jangan dibahas. Benda tu akan menimbulkan masalah. Tetapi kelompok tu dah hari-hari berzikir, Allah di langit, Allah duduk atas arah, Allah ada tangan, Allah ada wajah, Allah ada jari. Itu je zikir dia tak habis-habis. Lepas tu dia kata dia ahli sunnah. Dia ahli sunnah. Oh ni ahli hadis punya akidah, ni salaf punya akidah, ni ahli sunnah punya akidah. Itu masalah. Jangan dibahas. Tapi di sini saya bahas kenapa? Habis itu Ustaz bahas kenapa? Saya bukan nak bahas bab tu. Sekarang ni bila kita dah baca hadis atau ayat Quran yang ada ayat-ayat tersebut, ada lafaz-lafaz yang mutasyabihat, maka sebagai pengajar kita kena sampaikanlah. Nanti kan orang tak tahu pula pegangan kita macam mana. Orang pun tak faham ni macam mana nak terjemah ni, tangan Allah ni boleh ke kata tangan Allah? Faham Itu lebih kurang dia punya asas, dia basic lah. So ulama-ulama yang terkemudian, yang khalaf, yang terkemudian daripada salah, mereka kata jalan kita mengatakan amir ruha kama ja'at, itu maksudnya kita lalukan saja tanpa bahas itu. Tak boleh dipakai oleh semua orang. Tak boleh dipakai oleh semua orang. Maksud saya senang sikit. Sebab apa? Ada setengah orang dia kata apa? Takkanlah kita tak faham kot, nak lalukan saja macam tu. Tapi apa maksud dia? Takkan datang Quran, datangkan hadis, tak tahu makna dia. Dia nak juga bahas. Jadi ulama pun bagi jalan lah. Okeylah. Kita kata menurut kaedah bahasa, ulama pergi kepada kaedah bahasa. Sebab apa? Benda ni memang ada kaitan dengan bahasa. Sebab Allah kata inna anzalna Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kami turunkan bahasa Arab kami turunkan Quran dalam bahasa Arab supaya kamu boleh menggunakan akal kamu berfikir, maksudnya ta'qilun. Jadi kalau kita tengok, kalau menurut bahasa Arab, tangannya ada dari segi lafaznya ada makna hakikat dan ada makna majaz. Kalau bahasa Melayu kita kata makna tersurat dan tersirat. Makna yang hakiki dan makna yang kita kata kiasan. Makna yang sebenar dengan makna kiasan. Makna kiasan. Contohnya orang Melayu kan, yang tadilah jodoh dia di tangan Tuhan. Jangan risaulah, jodoh tangan Tuhan. Ataupun dia tu panjang tangan lah. Kita ada bahasa-bahasa peribahasa kita, simpulan bahasa kita kan. Bukan maknanya kalau contoh kita kata kaki tangan masjid, sila berkumpul lepas isyak untuk mesyuarat.
kaki tangan masjid. Masjid ada kaki ada tangan ke? Kita tak kata, bila kita kata kaki tangan masjid, kita tak kata masjid tu ada kaki, masjid tu ada tangan, dan kaki dengan tangan masjid tu kena berkumpul lepas isyak. Maksudnya orang-orang yang bertanggungjawab, ahli jawatan kuasa, yang bertanggungjawab terhadap masjid berkumpul. Tapi kita guna kaki tangan masjid. Kaki tangan. Bukan maksud masjid ada kaki, masjid ada tangan. Orang pun faham, sebut kaki tangan, bukanlah maksud dia tak masjid tu ada kaki, masjid tu ada tangan. Jadi kita guna pendekatan bahasa. So tangan Allah, bukanlah ada tangan. Maksudnya ada sesuatu yang berkaitan dengan Allah Ta'ala. Apa dia? Okey. Bahasa biasa gunakan kaki tangan, maknanya ahli jawatan kuasa. Maknanya kuasa lah. Jadi aku tak ada kuasa lah. Contohnya, orang putih kan, give me your hand please. Give me your hand. Give me your hand tu apa? Give me your hand tu bukan minta tangan dia. Tolong bagi aku tangan kau. Maksudnya tolonglah angkat barang ni. Barang ni aku tak laran angkat, tolonglah, give me your hand please, tolong kan. Jadi kita guna pendekatan bahasa. Jadi tangan tu boleh macam-macam lah. Kalau pendekatan bahasa ni dia tak semestinya satu makna. Tengok kepada ayat tu, sesuai apa dia. Kalau sesuai dengan makna kuasa, kita guna kuasa. Sesuai dengan makna pertolongan, kita gunakan pertolongan. Apa saja yang sesuai kita gunakan. Itu menggunakan pendekatan bahasa. Supaya apa? Supaya nak menyelamatkan daripada sama ada orang tu dia menafikan ataupun isbatkan, akhirnya membawa kepada tajsim dan tashbih, menyerupakan Allah Ta'ala dengan selain dia, dengan makhluk. Itu hanya pendekatan saja. Tak nak ikut, oh tak boleh takwil, tak boleh guna wajah sekian. Suka tinggal lah. Kalau tak nak ikut benda tu, yang penting kita nak selamatkan masyarakat ni daripada sama ada kelompok yang menafikan ataupun kelompok yang mengisbatkan, yang melampau-lampau. Itu saja. Yang penting kita maha suci Allah Ta'ala daripada disamakan dengan makhluk dan benda-benda yang baharu lah. Faham Jadi contohnya di sinilah, khalaqakallahu biyadihi. Dalam Quran pun Allah Ta'ala sebut sini, dekat Iblis kan, ma mana'ta antas juda lima khalaqtu biyadayya. Apa yang mencegah engkau daripada sujud kepada apa yang aku ciptakan, biyadayya. Di sini biyadihi. Biyadayya kalau kita terjemahkan dalam Quran tu dengan kedua tanganku. Di sini biyadihi dengan sebelah tangannya. Jadi kita faham, takkanlah ada tangan kot. Maksudnya kalau tangan anggota, mustahil Allah Ta'ala. Siapa kata Allah ada anggota tangan, memang itu mujassimah jelas lah tu. Boleh jadi kafir tu, bahaya tu. Tapi kalau dia kata tak tangan tapi bukan anggota tangan, itu kita kata agak susah orang nak terima tangan. Adalah ulama salaf sebut, memang tak dinafikan. Dalam Imam Abu Hanifah, dalam kitab Fiqhul Akbar, dia kata ya, tangan tu maksudnya sifat. Orang awam tak faham tangan tu sifat. Orang awam faham tangan tu anggota. Kita jelaskanlah dia tangan tu sifat. Okey, tak apa, kita boleh jelaskan. Kita kata salafus soleh kata tangan tu sifat. Siapa boleh terima. Masalahnya orang tak boleh faham tangan sifat. Tak pernah aku dengar pun tangan sifat. Yang aku tahu tangan ni anggota. Dia kalau dinisbahkan kepada Allah, tangan tu sifat. Ya, okey. Tapi sekarang ni, adakah semua orang boleh terima? Semua orang boleh faham? Sebab tu lah ada banyak pendekatan. Bukan kita nafikan salaf. Pendekatan yang digunakan oleh salaf tu terkadang tak sesuai dengan orang awam. Yang sebut tu Imam Abu Hanifah. Yang sebut tu ulama. Imam Tirmizi. Ulama-ulama salaf. Ulama yang sebut. Ulama dia faham bila dia kata tangan tu sifat, dia tahu sifat itu ada dua. Sifat itu ada yang sifat hakiki, ada yang sifat wasfiyah. Wasfiyah itu adalah hanya semata-mata penyandaran yang bukan menunjukkan sifat yang wujudi, yang qaim pada zat. Sifat yang ma'ani, ma'nawiyah, salbiyah. Ulama faham, dia sebut apa itu, dia faham. Orang awam dengan tangan sifat okeylah. Tapi tetap juga bagi dia tangan tu macam anggota. Itu masalah dia. Faham Kita tak boleh samakan ulama-ulama yang salaf dengan orang awam zaman sekarang. tak boleh sama. Kalau ulama sekarang, ustaz-ustaz, setengah ustaz-ustaz, dia nak berpegang macam ulama salaf, tak apa. Dia ustaz, dia ahli ilmu, dia faham apa yang dia disebut, apa yang salaf sebut, mungkin dia faham. Tapi kalau orang awam zaman sekarang, kita sebut tangan, dia faham. Cuba tanya budak-budak. Kita kata Allah ada tangan kat budak-budak. Budak-budak kan apa? Allah ada tangan. Berapa banyak tangan Allah? Sebab tu tokoh Hindu kan, dia ada 4 tangan belah kanan, 4 tangan belah kiri. Sebab bagi dia tangan Tuhan tak sama dengan tangan kita. Adalah setengah kelompok dia kata boleh kata tangan, tapi jangan kata tangan Allah sama dengan tangan kita. Habis tu kita tanya, tangan tokoh Hindu tu sama dengan tangan kita ke tak? Tak sama juga.
isbat juga, bahaya tu. Tangan tokoh Hindu tak sama dengan tangan kita kan, sebab tangan kita macam dibentuk dia lah. Tangan tokoh Hindu 4 belah kanan, 4 belah kiri. Tak sama ya. Habis itu kalau orang kata tangan Allah ada tangan tapi tangan Allah tak sama dengan kita, tetap juga dia akan bayangkan tangan Allah tu mungkin banyak, mungkin besar, mungkin macam-macam. Itu yang bahaya. Lepas tu salah melarang, jangan bahas. Jangan bahas. Dan kalau nak bahas, guna pendekatan metafor. Guna pendekatan bahasa, pendekatan majas, kiasan. Itu lebih selamat. Lebih selamat. Ataupun tak bahas langsung, lebih selamat lagi lah sebenarnya. Tapi masalahnya orang nak tahu, bila orang nak tahu kita, tak, ini bahasa kiasan. Maksudnya bukanlah Allah ada tangan. Maksudnya dalam genggaman dia, dalam kekuasaan dia. Itu kan lebih menyelamatkan daripada tangan sifat. Tapi tak sama macam tangan kita. Itu tak semua orang boleh selamat. Tak semua orang. Saya tak tuduhlah semua kata semuanya selamat. Dan saya tak kata semua tak selamat. Dia akan ada sebahagian yang selamat, sebahagian tak selamat. Hakikat dah jadi, benda dah terjadi. Wujudnya kelompok tu disebut dalam kitab-kitab berdulu sampai sekarang. So kita tak nak benda tu berterusan. Biar kita ni kalau boleh kita bahas tentang sifat Allah yang jelas saja, yang tak boleh mendatangkan kesamaran. Maksudnya yang muhkamat, bukan yang mutasyabihat. Tapi ada kelompok tu dia suka isbatkan Allah di langit, suka isbatkan Allah di aras, suka isbat Allah ada tangan. Tu pulang kat dia lah. Kita nak buat macam mana kan? Itu antara dia dengan Tuhan, dengan Allah Ta'ala. Maaflah saya terkeluar tajuk sikit sebab hadis-hadis macam ni penting untuk kita. Bila ada lafaz-lafaz macam ni tentang Allah, kita tak boleh lalu macam tu sajalah. Sebab saya sebenarnya mengajar akidah. Saya punya core saya akidah. Jadi bila sampai hadis-hadis macam ni, saya tak boleh biarkan berlalu macam tu sajalah. Saya kena jelaskan. Kalau tak nanti saya dituntut, payah saya nak jawab nanti. So di sini maksudnya kalau nak gunakan pendekatan salaf khalaqakallahu biyadihi, orang Arab dia tak perlu terjemah. Itu masalah dia. Kita bila dah Melayu ni nak terjemah macam mana? Yang mana Allah Ta'ala menciptakan engkau dengan tangannya. Bila kita sebut tangannya, kalau orang faham, kata maksud tangan ni kuasa ke contohnya, tak ada masalah. Tapi kalau kita terjemahkan dengan tangannya, nanti jadi Allah ada tangan rupanya. Macam mana kita nak buat? Macam mana kita nak buat? So kita kena hati-hati. Lebih selamat saya terjemahkan dengan kekuasaannya. Jelas, sebab semua benda di bawah kekuasaan Allah. Tak mungkin Allah Ta'ala ciptakan Nabi Adam tanpa menggunakan kuasa dia. Mustahil. Ada orang lah cuba, tak boleh. Allah kata tangan kau tukar jadi kuasa, tak boleh. Tu nak tanya, cuba tanya dia. Maknanya Allah Ta'ala ciptakan Nabi Adam bukan dengan kuasa, dengan tangan je. Bukan dengan kuasa. Tak guna kuasa. Guna kuasa ke tak? Tu je nak jawab, nak tanya. Allah Ta'ala ciptakan Nabi Adam guna kuasa ke tidak? Bila Allah sebut biyadihi, tapi nak tanya guna kuasa ke tidak? Sebab semua benda itu Allah cipta dengan kuasa dia. Itu dah ayat dah jelas. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Itu jelas. Semua benda, kulli syai', semua benda Allah Ta'ala cipta dengan kudrah dia. Termasuklah Nabi Adam. Cuma di sini Allah Ta'ala sebut biyadihi itu maksudnya kudrah yang khusus, yang special, yang ada kelebihan. Sebab tu Allah guna biyadihi. Maknanya kudrah juga, tapi kudrah yang mana dengan ada satu keistimewaan bila Allah Ta'ala gunakan biyadihi. Kita tak boleh nafikan dengan tangan tapi bukan dengan kuasa. Berani nafi? Nafi kufur. Memang Allah kata tangan kalau secara terjemahan zahir lah, terjemahan literal dia. Tapi kau berani nafi ke bukan kudrah? Kalau kau nafikan Allah Ta'ala ciptakan Nabi Adam tak pakai kudrah langsung, itu akidah dalam bahaya. Siapa berani nafi, ya silakan nafi. Dia tak boleh lari. Dengan kudrah tak boleh lari. Tapi kenapa sebut tangan? Itu kita kata sama ada kita jangan bahas ikut salaf, kita baca je. Atau kita kata okey dengan kuasanya yang ada keistimewaan pada Nabi Adam. Wallahu a'lam. Itu antara pendekatan bahasa yang sesuai. Tapi kita tak kata pastilah, kita tak kata benda tu pasti, itu kemungkinan besar saja. Mungkin ada makna lain, wallahu a'lam.
Wah, minta maaf ada gangguan sikit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita sambung hadis kita ya. Selesailah bab tadi, mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita daripada terjebak kepada mana-mana kelompok yang terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah di dalam memahami hadis-hadis mutasyabihat, begitu juga ayat-ayat Al-Quran yang mutasyabihat. Wa nafakha fika min ruhihi, dan Allah meniupkan pada engkau daripada rohnya. Ini pun lagi bahaya. Ini lagi bahaya. Allah meniupkan pada engkau min ruhihi, daripada rohnya. Ini Kristian suka ni. Kristian kalau dengar hadis ni nampak tu. Allah Ta'ala meniupkan rohnya pada Nabi Adam. Jadi satu persoalan timbul, Allah ada roh ke? Lepas tu Allah tiupkan lagi roh dia dekat Nabi Adam. Bahkan Nabi Isa kan ada gelaran Ruhullah. Nabi Isa pun, sebab Nabi Isa punya penciptaan hampir sama dengan Nabi Adam. Sebab Nabi Adam ni diciptakan tanpa bapa, tanpa mak. Dia manusia pertama. Manusia pertama. So maksudnya Allah Ta'ala nak bagi tahu khalaqtu, maknanya ma khalaqtu biyadayya, ataupun di sini dia kata biadihi, itu maksudnya Allah nak bagi tahu Nabi Adam ni diciptakan tanpa mak, tanpa bapa, direct Allah ciptakan dia. Direct. Itu maksud Allah Ta'ala kata biadihi, maksudnya direct, tak ada mak, tak ada bapa. Sama macam Nabi Isa AS nanti dalam surah Maryam misalnya, Allah Ta'ala ceritakan, Allah Ta'ala sebut di situ, sebab apa Nabi, kalau ada orang yang tak faham, kemungkinan ada. Tapi kalau ustaz yang mengajar agama tu agak pelik. Itulah kecenderungan lah sebenarnya. Kecenderungan dia dengan guru-guru dia belajar dulu je. Dia ikut lah. Dia biasanya orang ikut dia belajar dengan siapa. Kalau dia belajar di Saudi, di Mekah, di Madinah dengan Wahabi, macam tu lah fahaman dia. Kalau belajar Asy'ariyah, Maturidiyah, insya-Allah. InsyaAllah tak ada kekeliruan di situ. Dia sebenarnya manusia ni kosong. Kan? Semua orang lahir dalam kosong. Allah berfirman kan. Allah kata, huwallah, Allahul ladzi macam mana? Allahul ladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah Ta'ala lah yang mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu, la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan kamu tak mengetahui sesuatu apa pun. Manusia ni kosong, ustaz ke, ulama ke, siapa ke, dia lahir-lahir kosong. Kemudian dia belajar, diisi. Dia belajar. So, dengan siapa dia belajar? Kalau dia belajar dengan guru-guru yang mengatakan Allah tu ada tangan, ada kaki, kena isbat, itulah dia. Itulah hasil dia. Kalau dia belajar dengan guru kata jangan bahas bab ni, ini tak boleh, ini mutasyabihat. Okey, atau dia belajar Asy'ariyah 10-20, kita bila bab sampai bab ni kita kata kita guna pendekatan takwil, kiasan. Itu je. Ustaz-ustaz tu tengoklah dia punya guru siapa. Jadi guru dia tu pula tengok guru tu siapa, last sekali sampai ke atas tu lah, kelompok-kelompok tu jugalah akhirnya. Tu kena hati-hati, kita pilih-pilih ustaz pun hati-hati. Macam mana ustaz tu, macam mana lah kita ikut. Lepas tu pula zaman sekarang kan mudah akses, dia pilih-pilih ustaz. Alah dia pening, ustaz ni kata lain, ustaz tu kata lain, ustaz tu kata lain. Alah dia pening. Zaman dulu bukan senang kan, kita nak ada media sosial ni, nak tengok dalam YouTube, tengok dalam Facebook, tengok dalam WhatsApp group, tengok dalam Twitter, Instagram, segala macam. Tapi itulah zaman sekarang ni, habis semua benda dia ustaz ni pun dia follow, ustaz tu pun dia dengar, akhirnya dia pening. Lepas tu yang dia pening tak apa, yang paling teruknya timbul perbalahan, timbul perpecahan. Yang ikut ustaz ni akan anti ustaz yang lain yang tak sama pandangan dia. Akhirnya caci maki, kutuk. Itu bahaya. Itu memang bahaya. Tak boleh buat apa, benda dah akhir zaman macam tu lah. Dan dia punya platform dia pun dah ada, kita tak boleh nak elak. Mudah-mudahan Allah pelihara kita lah. Itu je.
Okey, tentang masalah roh ni. Jadi Nabi Isa AS pun diciptakan tanpa bapa, hanya melalui Siti Maryam saja, tanpa ada suami. Kan datang Jibril, diutuskan, ditiupkan. Sebenarnya bukanlah dia tu roh Allah. Tak ada siapa pun beriktikad bahawa Allah Ta'ala tu ada roh, kemudian roh tu ditiupkan kepada Nabi Adam dan juga Nabi Isa AS. Tapi perkataan kalau kita terjemahkan macam itulah, wa nafakha fika min ruhihi, dan Allah Ta'ala telah meniupkan pada engkau daripada rohnya. Jadi kalau orang tak faham hadis ni, oh Allah ada roh rupanya, ditiupkan kepada Nabi Adam. Maksudnya di sini Nabi Adam dan contoh yang lain Nabi Isa AS. Sama je, perkataan yang sama Allah gunakan untuk Nabi Adam dan Nabi Isa, iaitu ditiupkan roh. Bahkan Nabi Isa itu digelar sebagai Ruhullah, Ruh Allah. Oh, Kristian seronok lah, Kristian kan. Oh, nampak tu, Nabi Isa Ruh Allah. Jadi sebab tak faham, sebab tu belajar hadis, belajar Quran, janganlah kita sesuka hati kita menterjemahkan Quran dengan hadis secara literal, secara zahir, jangan. Bahaya. Terutamanya ayat-ayat dan hadis-hadis yang mutasyabihat. Bahaya-bahaya. Boleh membawa kepada kekufuran ataupun kefasikan silap-silap lah. So di sini kenapa dikatakan begitu? Kerana makhluk yang Allah Ta'ala cipta dia direct, tanpa ada mak, tanpa ada bapa. Itu maksud dia. Allah Ta'ala meniupkan roh. Bukan roh Allah, roh dari ciptaan Allah lah. Roh pun Allah cipta juga. Roh pun makhluk Allah. Mana boleh sesuatu tu terpisah dari Allah lalu masuk ke dalam badan manusia, masuk badan Nabi? Tak boleh, mustahil itu. Itu siapa beriktikad macam tu, kafir tu. Alah, macam kita sebut lah kan, rezeki daripada Allah, rezeki rizqun minallah. Sama juga roh minallah. Itu maksudnya Allah Ta'ala ciptakan roh, lalu Allah Ta'ala tiupkan roh sendiri. Maksudnya macam mana Allah tiup tu jangan tanyalah. Kan kita tak tahu macam mana Allah Ta'ala tu dia punya perbuatan dia, kita mana tahu. Kita mana samakan Allah dengan makhluk. Maksudnya dia diciptakan oleh Allah Ta'ala sebagai manusia pertama yang istimewa berbanding dengan manusia-manusia lain yang hidup dengan cara dilahirkan oleh mak ayah dia kan. Berlaku persenyawaan. Nanti akan ada hadis nanti. Lepas ni akan ada hadis yang cerita tentang bagaimana penciptaan manusia. Dia tak sama. Nabi Adam paling khusus, paling special. Sebab tu Allah guna biyadihi. Nabi Isa pun sama juga. Dia special sebab dia tak ada bapa, dia ada mak je. Nabi Siti Maryam saja. Jibril yang datang tiupkan roh. Tiupkan roh, tiba-tiba perut dia dah terasa ada sesuatu dalam perut dia. Akhirnya dia mengandungkan Nabi Isa. Lepas tu lahir. Sekejap je. Itu boleh baca dalam surah Maryam, tafsir surah Maryam. Jangan baca ikuti pengajian, senang. Nanti kan kita terkeliru nanti. Ikuti pengajian tafsir surah Maryam, diceritakan di situ. Ayat yang lain pun ada cerita juga, tetapi yang kebanyakannya dicerita dalam surah Maryam. Wa asjadalaka malaikatahu, dan sujud kepada kamu semua malaikat. Di sini maknanya Nabi Musa memperkenalkanlah, maksudnya memberitahu, menceritakan tentang kelebihan Nabi Adam lah. Kan? Nabi Musa kata, oh engkau ni Nabi Adam tu ni yang Allah Ta'ala ciptakan dengan direct, dengan kekuasaan dia direct. Kemudian Allah Ta'ala tiupkan roh kepada engkau direct. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan malaikat supaya sujud kepada engkau. Wa askanaka fil jannati, dan Allah Ta'ala menempatkan engkau. Wa askanaka fi jannati, dan Allah menempatkan engkau di dalam syurganya. Summa ahbattan nasa bi khati'atika ilal ardi. Ni dia. Kemudian ahbatta annas, engkau telah menyebabkan manusia semua kena turun ke bumi. Disebabkan kesalahan engkau. Maksudnya engkau punya pasal lah, wahai Nabi Adam, bila kerana engkau makan buah yang dilarang oleh Allah Ta'ala tersebut, akhirnya menyebabkan kena engkau diturunkan ke bumi, dan semua manusia pun lahir di bumi. Kalaulah seolah-olah lah, kalaulah engkau tak makan buah tu, maknanya semua manusia akan lahir di syurga. Itu pun macam tak berapa, kita kata tak berapa cerdik lah kan. Tapi takkan nak kata Nabi Musa tak cerdik kot kan. Ya. Bayangkanlah manusia ni lahir, akan dilahirkan daripada persenyawaan antara benih ibu dan benih bapa kan. Suami isteri, ibu bapa tu kalau dia berjima,
melakukan persetubuhan, lepas tu keluarnya air mani lalu bercantum, akhirnya jadi nak tanya di syurga ada lahir ke, ada kelahiran ke? Besok kita masuk syurga, ada yang nanti isteri kita mengandung ke di syurga, melahirkan anak? Tak ada. Di syurga tak ada kelahiran. Jadi sepatutnya Nabi Musa tak akan bertanya begitu. Dia takkan sepatutnya lah kan. Tapi kita bukan nak merendahkan Nabi Musa lah, bukan nak tuduh Nabi Musa, tapi tak sepatutnya dia tanya macam tu kan. Dan dia seolah menyalahkan Nabi Adam pula. Turun. Sekejap minta maaf banyak buat kuliah kat rumah ni, anak-anak macam-macam hal. Jadi Nabi Musa kata, summa ahbattan nasa, kemudian kau menurunkan semua manusia bi khati'atika ila al-ardi, dengan sebab kesalahan kau ke bumi. Disebabkan kau makan buah larangan, kesalahan kau memakan buah yang dilarang tu, akhirnya semua manusia diturunkan ke bumi. Maksudnya kau menyebabkan manusia itu semua lahir di bumi. Maksudnya seolah-olah nak kata kalau engkau tak makan buah tu, engkau akan duduk dalam syurga dan semua manusia akan lahir, semuanya hidup dalam syurga. Tapi mana ada kelahiran dalam syurga, tak ada istilahnya besok kita masuk syurga pun, besok di akhirat nanti kita masuk syurga pun tak ada kelahiran mengandung, melahir tu tak ada. Tak ada je lah. So takkan Nabi Musa tak tahu. Tapi di sini kita tak perlu bahaslah bab tu. Kita takkan kata apa Nabi Musa itu pun tak tahu ke. Takkanlah dalam syurga ada manusia semua akan lahir di syurga kot. Faqala Adam, okey, Nabi Adam jawab. Nabi Adam jawab, anta Musa allazi istafaqallahu bi risalatihi wa bi kalamihi. Engkau ni Nabi Musa yang mana Allah Taala telah memilih engkau dengan kerasulannya dan dengan menjadikan engkau bi kalamihi, maksudnya Allah Taala, Nabi Musa ni dia ada keistimewaan dia, iaitu dia boleh berbicara dengan Allah Taala direct. Itu pun pembahasan panjang juga, saya tak nak talagat. Itu lagi panjang pembahasan dia, macam mana Nabi Musa tu boleh berbicara direct dengan Allah Ta'ala, tidak diberikan kepada mana-mana makhluk pun. Tentang Nabi kita Muhammad SAW ketika Mi'raj itu ada khilaf. Ada khilaf, bukan khilaf di kalangan ulama, khilaf di kalangan sahabat. Ibnu Abbas dengan Siti Aisyah. Dua-dua sahabat Nabi. Ibnu Abbas ulama besar, Siti Aisyah isteri Nabi. Dua-dua khilaf. Siti Aisyah kata tak bercakap dengan Allah Ta'ala, dan Ibnu Abbas kata bercakap. Jadi kekal khilaf lah. Benda tu kalau khilaf, kekal khilaf, kita tak boleh nak cakap apa. Itu bab Nabi ketika Mi'raj. Panjang nak bahas tu, itu pun tak menunjukkan Allah ada di situ. Jadi di sini Nabi Musa ada kelebihan, di gelaran dia Kalimullah. Setiap Nabi tu adalah dia punya keistimewaan dia kan. Nabi Musa ni Kalimullah, dia boleh berbicara direct dengan Allah. Macam mana? Itu ikut pengajian akidah saya dengan grup saya berlambak, ada punya akidah tu, penerangan panjang di situ. Wa a'taka al-alwaha fiha tibyanu kulli syai'in. Dan Allah Ta'ala memberi engkau alwah, maksudnya lembaran-lembaran lah. Lauh ni biasanya papan tulis. Maksudnya papan-papan tulis yang mengandungi penjelasan terhadap segala sesuatu, maksudnya kitab Taurat. Yang dimaksudkan di sini adalah kitab Taurat. Wa qarrabakallahu najiyan, dan Allah Ta'ala mendekatkan kau dengan dia, dan kau boleh berbisik-bisik dengan dia, maksudnya boleh berbicara direct dengan Allah Ta'ala. Fabikam wajadtallaha katabat Taurata qabla an ukhlaqa. Dan betapa fabikam wajadtallaha kataba. Banyak mana kau mendapati Allah Ta'ala telah menulis di dalam kitab Taurat itu sebelum an ukhlaqa, sebelum aku diciptakan. Itu maksudnya Nabi Adam tanya, okey, kau dapat Taurat kan? Dalam Taurat tu kau tak baca ke?
tak baca ke tentang apa yang berlaku dalam Taurat itu, apa yang telah dituliskan dalam Taurat itu, dan Taurat itu sudah ditulis sebelum aku diciptakan berapa lama? Tanya Nabi Adam tanya kepada Nabi Musa. Qala Musa bi arba'ina aman, 40 tahun. 40 tahun akhirat, kira sendirilah 40 kali 365 kali 1000. Qala Adam alaihissalam, fa hal wajadta fiha wa asa Adamu rabbahu faqawa? Adakah kau mendapati di dalam kitab Taurat itu tertulis Nabi Adam telah memaksiati Tuhannya, faqawa, lalu dia melampaui batas? Surah Toha ayatnya 121. Qala na'am, maka Nabi Musa kata ya. Qala afa talumuni ala an amiltu amalan katabahullahu alayya an a'malaha qabla an yakhluqani bi arba'ina sanah. Apakah engkau ingin mencela aku terhadap apa yang aku lakukan, satu amalan yang Allah sudah pun mentakdirkannya ke atas aku untuk aku amalkannya sebelum aku diciptakan selama 40 tahun? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahajja Adamu Musa. Lalu hujah Nabi Adam tu mendiamkan Nabi Musa. Maknanya Nabi Adam kata, oh kau nak salahkan aku makan buah yang dilarang tu, padahal aku makan buah itu pun sudah ditakdirkan 40 tahun akhirat lah. 40 tahun sebelum aku diciptakan pun sudah ditakdirkan aku akan makan buah tu dan akan diturunkan ke bumi. Kau nak salahkan aku? Terus Nabi Musa diam. Okey, panjang ni penjelasan tentang hadis ni. Maknanya di sini sekarang ni seolah-olah Nabi Adam beralasankan kesalahan dia itu takdir, betul? Jadi banyak ni di sini, banyak dia punya perbahasan yang boleh kita ambil istifadah, dan juga ada perkara-perkara kita perlu juga faham dengan pemahaman para ulama lah. Kita tak boleh faham sendiri. Di antaranya itulah maknanya Nabi Adam dengan Nabi Musa, benda ni berlaku bila? Itu satu persoalan yang ulama timbulkan. Mula-mula dulu kita kena faham perbualan di antara Nabi Adam dan Nabi Musa ini berlaku bila dan di mana. Adakah berlaku di bumi? Tak, mustahil. Pasal apa? Nabi Adam dengan Nabi Musa jarak berapa ribu tahun. Nabi Adam dengan Nabi Musa ketika di bumi tak pernah bertemu beribu tahun. Habis di manakah benda ni berlaku? Kita boleh kata di alam roh. Di alam roh ketika dah wafat. Ketika Nabi Adam dah wafat dulu, kemudian Nabi Musa wafat, akhirnya mereka bertemu di alam arwah lah, di alam barzakh. Di alam barzakh sama ada di Illiyin lah. Biasanya roh-roh yang baik ni di Illiyin. Di situ berlakunya perbualan ini. Sebab dia bukan di bumi. Dan ketika itu bukanlah alam taklif lagi. Alam taklif maksudnya di situ bukanlah berada di alam barzah, di Illiyin ni. Bukanlah bermaksud kita masih lagi ditaklifkan. Maksudnya kita dikenakan bebanan ibadah tu, tidak dah. Sebab apa? Dah selesai. Di dunia ni saja kita kena taklif. Kita diwajibkan untuk beribadah, berakidah dan sebagainya. Itu di dunia. Kalau di alam tu dah selesai lah. Okey. Jadi ulama kata perbualan ini terjadi di alam roh, di alam di alam barzakh, di Illiyin lah, antara Nabi Musa, roh Nabi Musa dan roh Nabi Adam AS. Okey, kemudian nampak tu masing-masing saling memuji. Sebelum nak mengatakan apa-apa, puji dulu. Engkau ni nabi yang special, bla bla bla. Puji dulu, kan? Lepas tu baru tanya. tanya. Dan kemudian dalam masalah ni seolah-olah macam mana Nabi Adam beralasan bahawa kesalahan dia itu sudah ditakdirkan. Jadi maknanya adakah kita boleh menyalahkan takdir terhadap kesalahan yang kita buat macam mana Nabi Adam buat? Aku buat tu pun takdir. Jadi adakah kita hari ni satu orang kalau dia buat dosa, contohnya dia membunuh, mencuri, merompak, berzina, nauzubillah, lepas tu orang tanya kenapa kau buat? Takdir. Boleh ke tak boleh? Okey, sebab apa? Yang pertama di sini bukan berlaku di alam dunia, bukan alam taklif. Ini berlaku di alam lain. So kita tak boleh jadikan ini sebagai hujah untuk kita kata, oh tu Nabi Adam pun kata takdir, buat macam mana?
Dan benda pernah berlaku. Pernah berlaku di zaman Nabi, banyaklah berlaku, tapi salah satunya zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu jadi khalifah. Dia pernah ketika jadi khalifah ada satu orang tu ditangkap kerana mencuri. Dia setelah dihadapkan ke hakim, qadi putuskan kata dia ni kena potong tangan lah. Memang dah dia punya kadar dia tu semua dah disiasat semua, dia kena potong tangan. Sebelum dia dipotong tangan, Sayyidina Umar tanya, kenapa kau mencuri? Kan? Dia jawab, takdir. Dia jawab simple, ini takdir Allah. Oh, Sayyidina Umar jawab apa? Oh, takdir Allah kau mencuri. Okeylah, takdir Allah aku potong tangan kau. Aku terpaksa potong tangan kau pun takdir juga. Silakan. Maknanya jawapan yang simple je. Faham Jadi memang betul lah. Memang benda dari satu sudut benda tu memang tak dinafikan. Apa yang berlaku semua sudah dituliskan oleh Allah Ta'ala. Sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Kan dia katakan, katabahullahu alayya. Allah telah tuliskan untukku, maksudnya telah tetapkan. Takdir tu sudah tetap, aku akan makan buah tu dan akan diturunkan ke bumi. Jadi Nabi Musa pun diam. Tak melawan juga. Jadi hadis ini kita tak boleh gunakan alasan hujah untuk kita menyalahkan takdir. Yang pertama, dia bukan di alam taklif dalam dunia. Benda ni hanya sekadar suatu cerita yang Nabi cerita ni. Ini yang cerita ni hadis Nabi SAW yang cerita. Macam mana Nabi tahu benda ni? Jibril lah. Jibril cerita ke atau macam mana ke, Nabi tahu kan perkara gaib. Jadi kita tak boleh gunakan alasan takdir. Tetapi kita kena meyakini. Itu masalah dia. So, saya dah bahaskan dalam pertemuan bulan lepas, saya bahas panjang bab tu. Tuan-tuan tengok balik. Saya kena ulang. Bab ni kena ulang berpuluh-puluh kali. Banyak orang tak faham bab takdir ni. Kalau tak muncul lah qadariyah, jabariyah. Dia ada bab yang tersesat tadi kan, menurut saya cerita tentang masalah sifat Allah tu kan. Tentang tangan, kaki, wajah apa semua. Tapi sekarang ni dalam bab qadar ni, dia ada lagi fahaman yang tersesat dalam memahami masalah ni. Jabariyah, qadariyah, Mu'tazilah. Qadariyah ni kita kata asal bagi Mu'tazilah lah, kemudian diterapkan masuk dalam Mu'tazilah. Maknanya satu yang mengatakan manusia ni majbur, maknanya terpaksa. Ni hujah dia. Nampak Nabi Adam kata takdir, buat macam mana? Itu Jabariyah atau Jabriyah. Jadi dua, satu Jabariyah, yang kata Jabriyah atau Jabariyah. Satu lagi Qadariyah, maksudnya sebahagian perbuatan ikhtiari. Dia ada dua kan, ittirari dengan ikhtiari. Perbuatan ittirari, benda yang kita tak boleh elak lah, macam mati dan sebagainya. Itu jodoh rezeki nanti akan ada hadis. Tak sempat hari ni rasanya, panjang. Akan 2 minggu lagi insyaAllah kita bahas. Ada tentang macam mana dituliskan ketika bayi dah umur 4 bulan tu, ditulis, malaikat datang tiupkan roh, tuliskan rezeki dia, ajal dia, amalan dia, syurga neraka. Nanti akan ada lah, hadis akan datang. Jadi Qadariyah ni dia kata perbuatan ittirari memang Allah lah takdirkan, tetapi perbuatan ikhtiari manusia yang buat, bukan Allah. Itu Qadariyah. Mu'tazilah lah termasuk. Maknanya manusia ni ada kemampuan untuk menciptakan perbuatan di sini, bukan Allah. Allah tak tahu. Bahkan Allah tak tahu pun apa yang manusia tu buat. Itu lagi parah lagi. Qadariyah yang agak parah dia, yang menafikan ilmu Allah bil juz'iyat. Ini asalnya dari falsafah sebenarnya. Iaitu menafikan ilmu Allah tentang perkara-perkara yang juz'i, yang tafsili. Sekali secara terperinci itu Allah tak tahu. Tapi secara ijmali saja Allah tahu, secara kulli saja Allah tahu. Itu kan ada pembahasan lain nanti insya-Allah. Jadi muncul kelompok-kelompok yang sesat juga dalam memahami qada dan qadar. So ahli sunnah wal jamaah macam mana? Seperti yang saya terangkan dalam pertemuan yang lepas. Yang pertama, i'tiqad. Kita kena i'tiqad segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. I'tiqad. Kita kena i'tiqad. Tetapi dari sudut perbuatan, kita kena berusaha untuk taat kepada Allah Ta'ala, tinggalkan maksiat. Dan kita tidak dihalang berbuat begitu. Itu tak boleh bagi alasan. Tidak boleh bagi alasan yang kita ni tak diberi pilihan, tak diberi kemampuan untuk memilih. Itu tak ada siapa boleh nafi. Siapa nafi, dia bohong. Dia bohong diri sendirilah. Dia bohong terhadap diri dia sendiri. Contoh, kita pergi restoran kan. Kita pergi restoran tapi syarat 2 dos. Kita pergi restoran, kita nak tengok lauk. Kita tengok lauk pun kita pilih. Nak makan apa ni ya? Ayam masak merah ke, ayam masak kicap ke, ayam kari ke, ayam goreng ke, atau makan ikan lah kot.
Ikan sambal ke, ikan selemak ke, ikan panggang, ikan bakar ke, atau daging ke, atau aku diet lah makan sayur je lah. Kita boleh pilih. Betul. Dia tak ada istilahnya, oh takdir telah memaksa aku makan ayam goreng. Aku nak makan ayam kari tak, tapi takdir memaksa aku makan ayam goreng. Aku tak boleh buat apa lah, aku kena makan ayam goreng. Itu pembohong nama dia, pembohong. Bohong kepada diri sendiri. Manusia ada pilihan. Dia nak buat apa, dia ada pilihan. Dia nak semayang, dia tak nak semayang, pilihan dia. Allah Ta'ala bagi pilihan. Jadi atas dasar pilihan itulah kita berusaha untuk mentaati segala perintah Allah Ta'ala dan menjauhi segala larangan Allah Ta'ala. Tetapi apa yang terjadi itu mengikut kesesuaian takdir. Sebab apa? Takdir ni walaupun kita sudah ditakdirkan, kita tak tahu. Tak ada siapa pun tahu takdir dia apa. Saya pun tak tahu lepas ni apa takdir saya. Tak ada siapa pun dalam dunia ni yang tahu takdir dia apa selepas ni, selepas ni, bila nak mati, di mana nak mati, lepas ni buat apa, besok buat apa. Tak ada siapa pun tahu. Tapi sudah ditakdirkan. Itu dia punya, kita panggil kebijaksanaan Allah Ta'ala. Hikmah yang Allah Ta'ala buat dalam bab ni. Allah takdirkan semua perkara terhadap setiap manusia tu, setiap benda sudah ditakdirkan. Yang kedua, manusia tak tahu takdir dia. Sudah tak ada, tapi dia tak tahu. Kemudian Allah Ta'ala bagi pilihan pula kepada manusia. Dia boleh pilih. Seolah-olah dia macam tak ada takdir. Dia boleh pilih kan, aku nak tu nak ni. Tapi tak semua. Dan pilihan dia tu pun belum tentu jadi semua. Dan tak jadi semua. Itu di situ kebijaksanaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala maha bijaksana. Kita nak cakap apa? Bila kalau kita betul-betul mengaji, kita akan faham bab ni. Senang je. Kita i'tikad Allah Ta'ala telah mentakdirkan segala-galanya. Apa yang terlalu, yang sekarang, yang akan datang, semua sudah ditakdirkan. Semua orang, setiap benda. Tapi kita tak tahu takdir itu. Dalam masa yang sama, kita diberi pilihan. Dan kita disuruh untuk mentaati segala perintah Allah. Dan disuruh kita meninggalkan larangan Allah. Dan ada benda-benda kadang-kadang berlaku secara tak sengaja, terlupa, dipaksa. Itu dimaafkan. Ada hadis kan, innallaha tajawaza an ummati al-khata'a wa nisyana wa mastukrihu alaih. Allah Ta'ala telah mengampunkan umatku kalau dia tak sengaja, tersalah. Dia terlupa atau dia dipaksa. Ini kita tak, mana kita terlupa takdir lah tu. Kita terlupa takdir, kita tak sengaja takdir. Tapi oleh kerana kita tak sengaja, kita terlupa, dimaafkan. Yang kita akan diseksa atau diberi pahala yang memang kita memilih, kita berniat nak buat benda tu. Sama ada baik atau buruk. Kalau kita memilih buat baik dan kita buat, kita akan dapat pahala. Kalau kita memilih, kita buat benda buruk, kita akan dapat dosa. Dan jadi tak jadi pun takdir juga. Itu saja. Simple, yang mudah. Detailnya saya dah bahas pertemuan lepas. Ataupun lebih detail lagi dalam pengajian akidah lah. Dalam grup saya sendiri, grup-grup yang lain banyak saya bahas kitab akidah. Sini kita hadis kan, kita nak balance kan antara hadis dengan perkara yang dinyatakan oleh hadis itulah. Kalau dalam hadis ini kan jelas bab qada qadar, bab akidah lah ni. Jadi kena bahaslah dari sudut akidah. Faham okay, kita tak boleh jadikan yang pertama hadis ni sebagai hujah nak menyalahkan takdir. Yang kedua, ahli sunnah wal jamaah, kita beriktikad memang segala-galanya sudah ditakdirkan, tetapi kita dalam masa yang sama kita diberi pilihan, diberi ikhtiar, kita kena berusaha berikhtiar untuk melakukan apa yang Allah Ta'ala perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Jadi tak jadi semua takdir. Dan kita akan diberi dosa dan pahala menurut niat kita, menurut pilihan kita. Kalau kita terlupa, tak sengaja, dipaksa, dimaafkan. Titik. Jangan tanya lebih lagi. Kalau tak, pilih. Nak ketuk pintu Jabriyah ke, nak ketuk pintu Qadariyah ke, nak ketuk pintu Mu'tazilah. Ya, silakan. Benda rahsia, takdir ni, rahsia di dalam rahsia Allah Ta'ala. Bahrul Amik, kata Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala, lautan yang dalam. Semakin kita menyelam, semakin pening kepala kita. Tekanan dia semakin kuat kan. Laut kita masuk dalam, makin dalam kita masuk, makin pressure makin kuat. Pecah kepala kita nanti. Jadi kalau kita nak mendalami masalah takdir ni, rahsia Allah pun, akhirnya kita akan pening kepala. Cukup dengan kita i'tikad, segala-galanya sudah ditakdirkan dari sudut i'tikad. Dari sudut zahir, dari segi perbuatan, kita kena berusaha untuk melakukan apa yang Allah perintahkan, tinggalkan apa yang larang, dan semuanya sudah ditakdirkan. Dan kita akan Allah akan tanya, kau yang pilih kan? Walaupun aku takdir, kau pilih tak? Dia sebenarnya dosa pahala ni berdasarkan pilihan dan niat.
Sebab tu tak sengaja, tersalah, terlupa, dipaksa, tak jadi. Walaupun ada perkara-perkara yang kadang-kadang tak sengaja pun tetap dikenakan hukuman juga. Macam membunuh tak sengaja kan. Orang tak sengaja langgar orang mati. Bukan dia langgar tak sengaja. Orang tu tiba-tiba lintas tak sengaja. Tapi dia tetap akan dikenakan hukuman juga. Sebab apa? Benda-benda, sebahagian benda tu tak boleh nak dibiar begitu saja. Dia tetap kena hukuman, tetapi hukuman tu biasanya ringan berbanding dengan yang sengaja. Dan di akhirat dia selamat. Tapi kalau sengaja nak bunuh orang, itu lain. Kalau tak sengaja, boleh jadi terbunuh orang sengaja, langgar orang tak sengaja kan. Rosakkan barang orang tak sengaja, dia walaupun kadang ada juga hukuman macam talak kan. Talak walaupun tak sengaja jatuh juga, sebab ada benda-benda tertentu pengecualian dalam bab fiqh lah. Dalam bab fiqh ada pengecualian tertentu. Sebab apa? Ada benda-benda kita tak boleh kata sengaja nanti lepas, sengaja lepas, susah nanti. Islam pun bijak. Islam ni taklah dua benda je. Dia ada perkara-perkara yang ada pengecualian dia. Dalam situasi tertentu, perbuatan tertentu, dia ada pengecualian dia. Walaupun terlupa tak sengaja, tetap ada akibat dia lah. Tapi biasanya akibat dia tak seteruk yang orang tu sengaja lah. Wallahu'alam. Satu hadis saja, memang panjang bab ni. Nanti insya-Allah hadis yang seterusnya pun lepas ni penciptaan manusia 40 hari Aimani, 40 hari. Hadis tu insya-Allah 2 minggu lagi kita bahas insya-Allah. Hadis ni yang penting kita faham. Kalau saya lebih kepada fiqhul hadis. Macam mana kita nak memahami hadis tu dari sudut. Sekarang kita kitabul iman kan. Kitabul iman maknanya kebanyakannya hadis membahas tentang akidah. Nanti akan masuk kitabut taharah, kitabus solat, bab-bab fiqh pula. Itu macam mana kita nak faham hadis daripada hadis-hadis ibadah. Solat ke, taharah ke, solat ke, puasa, zakat. Nanti kan di situ kan ada khilaf-khilaf di kalangan mazhab-mazhab. Itu nanti kita bahas bila dah masuk bab ibadah nantilah. Sekarang ni masih lagi dalam bab akidah. Memang akidah lah pembahasan dia. Sebab hadis Quran ni kan sumber bagi akidah, fiqh dan tasawuf. Jadi bila hadis cerita tentang akidah, kita bahas akidah. Bila hadis cerita tentang fiqh, kita bahas fiqh. Kalau hadis bahas tentang tasawuf, kita bahas tasawuf. Faham dan satu lagi bab sanad lah. Ada pembahasan hadis tentang sanad. Itu orang awam mungkin tak berapa digalakkan lah. Nak bahas sanad dia, perawi dia, rijal dia, mutasil ke, munqati' ke, hadis ni status dia sahih ke tak sahih ke. Itu biasanya khusus lah. Khusus untuk penuntut ilmu ataupun ulama' atau ustaz lah. Boleh jadi bahas tapi confirm pening. Last sekali nak tahu hadis ni boleh pakai tak boleh pakai, itu je last sekali kan. Apa maksud dia? Jadi ada setengah orang, kalau saya bab tu saya bahas dengan pelajar-pelajar saya yang kelas tinggi, kita bahas lah bab tu. Tapi kalau untuk pengajian macam ni orang awam, kita bahas fiqhul hadis, makna hadis tu. Wallahu alam. Sekat tu dulu apa yang baik daripada Allah Taala, apa yang tak baik kelemahan saya lah. Minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada semua. Mudah-mudahan Allah Taala bagi taufik untuk kita faham, amalkan, sampaikan, dan kita tangguh dengan kafarah majlis. Subhanallah bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.